terima kasih kerana memberi peluang untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet tahun 2014. Seperti yang dinasihatkan oleh Tan Sri semalam pagi, saya akan pergi terus kepada isu-isu yang saya ingin menyentuh. Mungkin 2 atau 3 isu yang saya akan menyentuh dalam perbahasan saya. Yang pertama sekali, isu keperluan untuk kerajaan lebih bertanggungjawab dalam menyediakan bajet dari segi keseimbangan di antara belanjaan mengerus dengan perbelanjaan pembangunan, seperti pernah dibangkit oleh Yang Berhormat Dr. Syed Hussein Ali semalam. Dari segi keseimbangan, kalau kita tengok pada bajet tahun 2014 ni, dia berat sebelah kepada belanjaan mengurus, lebih kurang 82% kepada bahagian perbelanjaan mengurus, manakala hanya hampir 17% saja untuk belanjaan pembangunan. Amalan seperti yang pernah disentuh oleh YB Dr. Syed Hussein semalam, kalau kita tengok biasanya negara-negara yang membangun, nisbah yang biasanya digunakan ialah sebanyak 60 dan 40%. 60% kepada pengurusan dan 40% kepada pembangunan. Di sini kita tengok dia lain sikit, dan kalau kita tengok trend ni baru kebelakangan ini saja kita nampak trend sedemikian. Jadi apa yang saya nak menyeru kerajaan ialah supaya kita lebih bertanggungjawab, kena ambil sikap lebih positif. Kalau kita meneruskan trend ni, rasa kesan yang akan ada kepada masa depan negara ialah kesan negatif untuk generasi-generasi yang akan datang. Boleh jelas sikit? Ya. Tentang belanjawan, pengurusan. Jadi di Undangan Negeri Selangor, kenaikan allowances itu memanglah belanjawan pengurusan. Atau kita cakap begini, di Negeri Selangor infrastruktur sudah cukup dah. Tetapi saya dapati air bersih pun tidak cukupi. Jadi apa pandangan YB tentang ini? Sebenarnya saya ada 2 pilihan tadi tu, atau 2 keputusan yang perlu saya buat. Satu, sama ada saya nak membenarkan rakan-rakan untuk mencelas. Lagi satu, sama ada saya nak menjawab soalan tu. Keputusan pertama, okey, bermencelat. Soalan macam ni saya tak mau jawab pasal dia tidak berkaitan secara direct dengan apa yang saya menimbulkan dalam tajuk saya. Tan Sri yang dipertul, tadi isu yang pertama berkenaan dengan masa depan. Isu yang masa depan, isu keseimbangan bajet, saya tak nak menyentuh banyak pasal benda ni pernah dicakap oleh Dr. Syed Hussein. Isu yang kedua yang saya nak cakap ialah berkenaan dengan, kalau tadi masa depan ni masa lalu kita, berkenaan dengan pemusnahan tapak warisan di Lembah Bujang, di Sungai Batu, baru-baru ni, sebulan setengah. Isu Lembah Bujang ni saya rasa semua orang tahu dari segi nilai dia, dari segi kepentingan sejarah, dari segi warisan dan sebagainya, kita semua tahu. Lebih dari 2000 tahun sejarah dia dan sebagainya. Ini saya tak nak sentuh pasal history Lembah Bujang. Yang saya nak sentuh ialah pasal kemusnahan atau pemusnahan Candi 11 di Sungai Batu. Isu dia ialah sama ada pemusnahan ni dilakukan secara accidental atau dengan sengaja. Pada saya harap benda ni berlaku secara accidental. Tapi di luar sana, macam-macam tuduhan sedang berlaku. Pada saya tak buat apa-apa tuduhan berkenaan dengan pemusnahan tu. Tapi saya cuma rasa kita kena bersikap lebih positif dari segi
tapak-tapak warisan. Uh, Kalau kita tengok kejadian ni, sampai sekarang kita pun tak berapa jelas macam mana boleh berlaku pemusnahan. Sekarang kita tengok pihak-pihak berkenaan, sama ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, badan-badan warisan, semuanya macam main tai chi, semuanya tolak. Semuanya cakap kita pun tak tahu macam mana benda ni boleh berlaku. Antara ni ada orang yang cakap kita pun tak tahu benda ni macam developer. Dia cakap kita tak tahu tapak ni satu tapak yang bersejarah. Alasan-alasan macam ni, pada saya kita tak boleh terima alasan-alasan macam ni. Pasal kalau kita tengok Candi 11 ni, Candi 11 ni sebenarnya was resurrected oleh Jabatan Museum pada dia restored pada tahun 74. So pada saya semua orang tahu tapak ni tapak warisan. Saya tak pandang ni dari sudut agama ke keagamaan Hindu dengan sengaja nak apa ni, bukan isu tu. Saya hanya nak sentuh dari sudut kewarisan saja. Dari sudut kewarisan. Kenapa kita boleh just mengabaikan saja isu-isu macam ni berlaku? Dan saya mengalu-alukan jaminan yang diberi oleh kerajaan negeri Kedah. Begitu juga dengan kerajaan persekutuan melalui Menteri Pelancongan, di mana dia cakap corrective action akan diambil dan dia akan ambil langkah-langkah untuk gazette tempat tu sebagai tapak warisan dan sebagainya. Tetapi isu yang saya nak membangkitkan di sini ialah effectiveness of jaminan sedemikian. Pasal sebelum ni pun langkah-langkah pernah diambil untuk menggazetkan tempat tu. Kalau bukan keseluruhan tempat tu, ada 1-2 tempat tu yang digazet sebagai tapak bersejarah, termasuk Candi 11 ni. Tetapi apa yang kita nampak, kita tengok candi itu telah dimusnahkan. Dan sekarang kalau kita dengar janji-janji yang dibuat, tapi kalau janji itu kita tidak menunaikan, mana-mana pihak, sama ada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, dan dia akan jadi janji kosong. Pasal di Dewan Rakyat, kalau tak salah, pada tahun 2011, Timbalan Menteri Pelancongan, I think pada masa tu yang berhormat Maglin D. Cruz, pernah memberi satu jaminan bahawa kerajaan persekutuan akan membeli kawasan berhampiran atau kawasan keseluruhan Lembah Bujang tu supaya nak menghalang pemaju dari develop kawasan. Tetapi apa yang kita nampak lepas 2 tahun, lepas 3 tahun, benda ni masih berlaku. So pada saya rasa kerajaan perlu melakukan satu siasatan untuk dapat tahu macam mana benda macam ni boleh berlaku walaupun tempat tu telah digazet dan walaupun ada jaminan. Kita perlu lakukan satu siasatan untuk dapat tahu. Pasal kalau I still remember dengan izin, I pernah baca satu artikel, satu statement yang pernah dibuat oleh Abdul Kalam, Presiden India, di mana cakap, the world suffers a lot not because of the violence of people. The world suffers a lot because of the silence of good people, not because of the violence of bad people. So pada saya, kita kena siasat benda ni. Kalau if we don't pergi dan siasat, kita tak boleh menghalang benda-benda macam ni dari berlaku. Kalau kita tengok tapak Lembah Bujang, dari segi historical significance dia, antaranya oldest man-made structure dalam Southeast Asia dengan izin. Dari segi historical significance dia, sama nilai dia dengan Borobudur atau dengan Angkor Wat. Dan kita boleh, kalau kita ambil langkah-langkah yang serius, kita boleh mempromosikan tempat ni sebagai satu tourist attraction. Kalau kita dapat buat tu, dia selaras dengan apa yang disebut dalam bajet kita. Salah satu trust atau trust pertama kalau tak salah dalam bajet ialah kita nak merancang aktiviti ekonomi melalui mempromosikan tourism. Dan kalau kita develop kawasan berwarisan macam ni, mungkin dia akan membantu kita mencapai matlamat-matlamat yang terkandung dalam bajet. Ini berkenaan dengan isu Lembah Bujang.
So saya harap kita boleh dapat satu jawapan dari menteri nanti masa dia jawab isu. Sama ada bukan saja niat tetapi langkah-langkah kerajaan untuk mempromosikan Lembah Bujang sebagai satu tapak warisan. Tan Sri yang dipetuk. Isu yang ketiga yang saya ingin menyentuh ialah isu kenaikan kadar elektrisiti. Cadangan menaikkan kadar elektrisiti pada bulan 1 sebanyak hampir 15% di Semenanjung Malaysia dan 17% di Sabah dengan Labuan. Kalau kita tengok kenaikan ini kenaikan yang kedua dalam tempoh 3 tahun. Sebelum ni pada tahun 2011 ada satu kenaikan sebanyak 7.11% kalau tak salah. So dalam tempoh 2 tahun ni kita ada satu kenaikan yang agak tinggi sebanyak 22%, sebanyak 23% dalam tempoh 3 tahun. Ini belum campur lagi GST pada tahun 2015. Apa yang kita telah dengar banyak alasan atau banyak sebab kenapa kenaikan ini berlaku, seperti program merasionalisasi subsidi dan sebagainya. Tetapi pada saya kalau kita tengok dari segi kadar, bukan dari segi kenaikan, dari segi kadar kenaikan tu, dia bukan kadar tu lebih tinggi dari jumlah yang you perlu untuk menampung kenaikan subsidi. Seolah-olah kadar ni dibuat untuk menjamin keuntungan kepada tenaga nasional Berhad. Saya pernah baca dalam satu economic report, kalau kadar elektrisiti meningkat sebanyak 1%, ianya akan bawa pulangan sebanyak 7 sen dari segi earning per share. Dan kalau sekarang kita tengok TNB dia punya keuntungan dah bilion-bilion ringgit dan masih dia menaikkan kadar dia. Last year dia punya dividen dah 15 cents per share. So seolah-olah kenaikan ini dibenarkan bukan hanya untuk menampung withdrawal of subsidi dari segi gas dan sebagainya, tetapi untuk menjamin keuntungan tenaga nasional Berhad. Mungkin saya akui bahawa kos TNB telah meningkat. Tapi salah satu sebab kenapa kos TNB meningkat ialah kontrak yang TNB ada dengan penjana kuasa bebas, Independent Power Producers, di mana TNB contractually bound untuk beli tenaga dari IPP, dan ini meningkatkan kos TNB. Sedangkan saya tak pasti apa kadar simpanan, tapi pada satu masa the reserve, dari segi reserve TNB adalah sebanyak 38%. So you ada satu reserve yang tinggi, dan untuk menjanakan reserve yang tinggi you pakai satu kos yang tinggi, tetapi you tidak menggunakan reserve yang you ada dan you pergi beli kuasa dari IPP oleh kerana contractually bound. So dengan ini dalam isu kontrak ini, pada saya rasa kerajaan lebih bertanggungjawab dari isu kontrak dengan IPP ni semua. Saya rasa kerajaan pernah kaji semula kontrak ini. Pasal implikasi dia bukan saja dari pengguna biasa, tetapi implikasi dia juga kepada ekonomi Malaysia dari segi impact dia atas daya persaing negara. Contoh semalam kalau saya baca dalam surat khabar, kenaikan kadar ni akan directly affect dalam kita punya produk lah, dari segi produk-produk yang kita nak ekspor. So kalau harga dia meningkat pasal kos dia meningkat, dan maka kita akan hilang daya persaing kita, dan ini akan membawa satu kesan yang lebih permanent kepada ekonomi kita. So dalam segi ini saya memohon kepada kerajaan supaya mengaji semula cadangan untuk menaikkan kadar tarif. Dan kalau betul-betul perlu kenakan satu kenaikan yang lebih munasabah, yang
satu kenaikan yang boleh diterima oleh rakyat. 3 poin saja. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Pak Mat. Sekarang saya teruskan kepada